Jadi pertama kita mula dengan apa? Kita mulakan dengan bagi mereka 4 soalan dan kita tengok apakah jawapan mereka. So nampaknya bila mereka tambah 1/3 tambah 1/3, kedua-dua pun dapat salah. Kedua-dua pun tambah pergi di bawah 6 kan. Okay, 1/2 tambah 1/4, ini 1/6, dia pergi tambahkan 2 dan 4, ini perlu pergi darabkan 2 dengan 4. Okay, manakala darab kedua-dua betul, tapi rasanya kebetulan sebab pengiraannya paling senang kan, atas darab atas, bawah darab bawah. Manakala bahagi, masa apa dia buat lah? Dia berdarab. Darab, dia lepas tu letak di bawah. Ya. Ini pula ada atas, ada bawah. Okay, so jelas di sini dia dua pelajar ini dia tidak boleh bezakan cara mengira 4 operasi asas pecahan, dan rasanya sebab dia tidak faham lah. In fact, macam kita ada tanya kenapa ini kan dia tak boleh jawab kan, kenapa setengah dan setengah. Okay, so kita mula penyiasatan dengan paling basic sekali. Kita mau tahu mereka, tahukah mereka apa tu 1/3? So pertama yang kita buat, kita ambil satu kertas, kita potong bulatan dan suruh mereka pisahkan kepada 3 orang. So ini jawapannya. Sebab dia potong separuh dulu, lepas tu baru potong begini. Okey, sudah tentu di sini kita tak mau, jangan cakap dia salah. Kita mau mereka yang sedar ini salah. So kita kata bayangkan ini adalah apa? Kek ke pizza ke kan? Lepas tu kamu kongsikan begini antara 3 orang ataupun 3 orang adik-beradik. Apakah masalahnya kan? Sehingga perkataan kita mau daripada mereka apa? Tidak adil. Tidak adil. Kenapa tidak adil? Tak sama. Apa yang tak sama kan? Sama saiz. Saiz ataupun berapa besar lah. Gunalah perkataan mereka sendiri kan? Ya. Saiznya ada, mungkin dia akan cakap ada besar ada kecil kan? Saiznya besar kecil sebagainya lah. Okay, so selepas tu kita bagi mereka peluang sekali lagi. Akhirnya mereka sudah potong yang 1/3 dan 1/3. Okey, selepas itu kita akan tanya mereka lah apakah maksud tambah, dan lepas itu apakah hasil selepas tambah lah. So kita tengok. Ini 1/3. Okey. Apa maksud tambah? Kasih gabung. Letak sama lah. Kan? Okey, letaklah bersama. Ini tapaknya. Okey, susun balik di sini. Sekarang kamu susun di situ. Jadi apa perkataan yang paling penting tadi? Pelajar sendiri cakap untuk tambah dia kasih apa? Gabung kan? Okey, dan dia gabung, dan kita dapati sebenarnya paling sesuai ialah kalau kita buat begini, kita sediakan tapak yang kosong. Sebab kalau kita suruh mereka lukis, kita nampak ada pelajar dia akan terkeliru yang bahagian boret dengan bahagian kosong. Ya, betul. Dia tidak tahu ada itu maksudnya ada ke tiada. Tapi di sini sangat jelas di bawah tu kosong kan. Okay. Tetapi di sini kita tanya, lepas tu kita tanya mereka apakah pecahan ini kan? Macam kita sedikit terstuck mereka. Sebab mungkin mereka masih nampak itu 1/3 tertulis pada pecahan kan. Ya. So akhirnya kita buat apa? Kita terbalikkan. Dan kita tanya mereka apa dari. Kalau tu saya jalan di bawah. Pecahan baru Boleh gitu. saja taruh. Dalam tangan. Tulis sipanya apa di tengah-tengah tu. Okey, fikirkan. Apakah nombor di bawah, apakah nombor di atas yang sesuai? Berapa dari belas karo? Tidak. Hah? Tulis. Tulis. Kan tidak cakap salah. Kamu jelaskan saja. 2 atas. 2. Okey. Kenapa 3 di bawah? Kenapa 3 di bawah? Dari gambar aja. Kenapa 3? Tunjukkan saya di mana 3-nya. Tunjuk mana 3-nya. Tunjukkan mana 3-nya. 1, 2, 3. Tunjukkan saya di mana 3-nya. 1, 2, 3. Tunjukkan. 1, 2, 3. 3 bagian kan? Oke, mana 2-nya? 1, 2 yang ada kan? Di bawah kosong kan? Oke, so 2. Okey, so di sini mereka jelas lah kan? Ya. Nampak apa itu? Alright. Jadi selepas mereka boleh nampak sudah 2 di atas, 3 di bawah, kita tanya baliklah sebab pada awalnya mereka jawab per 6 kan? Okey, tapi kita nampak di sini dia masih lagi 3. So kita perlu mereka yang cakap pada akhirnya kenapa dia masih lagi 3. Okey, so kita cuba macam tidak dapat jawapan daripada mereka, so kita terus ke soalan yang
seterusnya, iaitu 1/2 tambah 1/4. Okay, so kita scroll through tengok apa yang berlaku di sini. So pertama mereka lukis dulu separuh, lepas tu 1/4 kita potong. Saya tahulah adakah lebih bagus kita gunakan dua warna begini kan, supaya jelas nampak ada dua part yang berlainan. So kita dapati mereka tak dapat tulis jawapan kan. Ya. Kemudian akhirnya anda tengok yang dia tulis 2/3. Okey, bagus. 2/3. Sebab kalau dia menggunakan konsep tadi kan ada dua bahagian dan sebagainya. Okay, so sekali lagi di sini kita jangan cakap mereka salah, kita cuba bimbing mereka. Nah, kita ambil balik yang tadi, kemudian mereka bandingkanlah. Di atas 1/3 tambah 1/3, di bawah pun dia cakap 2/3 kan. Okay, dan bagaimana kita tunjukkan mereka ini salah? Antara caranya dia boleh bandingkan kedua-dua lah. Letak, kemudian dia akan dapati saiz atas bawah tidak sama kan. Betul. Okay, so akhirnya kita tengok di sini. Kenapa kamu kira? Masalah sekarang apa? Kuning dengan merah itu apa masalahnya? Sama ke besar? Tak sama besar kan? Oh bagus. Nampak tadi kan tak sama besar kan? So bolehkah kamu jadikannya sama besar? Kan? Sekarang tak sama besar kan? Kamu tak boleh kata ada dua bahagian, ada satu kecil, ada satu besar. So bolehkah kamu jadikan dia sama? Macam mana? Nampak Swiss Carol, dia tahu saya. Betul lah, sebenarnya memang Ya, benar. Memang kok empat dapat tunjukkan lah. Iya. Lukis ke, lipat ke, Ya. gunting ke, garis pun boleh. Garis. Lipat pun boleh, gunting pun boleh. Garis. Dah hilang tangan saya sekarang. Garis. Atau mau potong? Boleh juga. Boleh potong. Jadi artis kamu tiga nih, harus bagus tuh. Oke, susun dia. Oke. So, apakah jawaban sepatutnya? Hah? Daripada gambar aja. Gambar aja tengok. Daripada gambar aja. Nombor atas apa, nombor bawah Iya. apa? Empat yang mana? Atas ke bawah? Bawah. Oke, bagus tulis. Empat. Di bawah 4, Oke. Sekretari tulis. atasnya. Tengok gambar aja. Tengok gambar aja. Berapa itu di atasnya? Berapa? 3, betul saudara, tengok kata 3. Kut balik. Okey, jadi next kita akan bagi yang 1/2 tambah 1/3 lah. Okey, so yang di sini kalau kelas sebenar, I think paling bagus kita bagi mereka masalah 1/2 tambah 1/3 kan. Okey, sebab kita tengok akan ada banyak masalah dan kalau paling bagus mereka selesaikan sendirilah. So kita tengok di sini mereka lukis 1/2 tambah 1/3. Tapi of course yang kita nampak nanti akan ada masalah kalau 1/3 mereka tidak tepat. Betul. So mungkin kita kena sediakan beberapa yang memang tepat sudah 120. Okey, supaya nanti mereka potong akan tepat lah. So kita tengok di sini pada awalnya mereka tapi macam kita tidak cakap apa-apa kan. Bahawa mereka perlu samakan saiznya. Ya, Mereka sendiri cari sudah. Mereka tahu sudah jawapannya bukan 2/3. Ya. So mereka akan cuba cari saiz yang sama. Tengok dia ini overlap. Lepas tu dia akan cuba buatkan saiz sama. Nah, pertama dia potong begini. Okay. Ya, tapi tak apa, yang penting bagi dia explore kan. Ya. Dia nampak kalau potong begini nak tak sama saiz pula kan. So dia akan fikir padam. Okay. Nah, dia pula tukis yang apa ni? Dia overlap yang okey, yang begini kan. Ya. Nah, masih tak samalah, yang ada yang besar ada yang kecil. Alright, so mungkin ini boleh bagi masa. Kemudian dia macam dia lipat sendiri lah. Dia bingung dia. Fikir. Mungkin kita boleh cadangkan lah gunting ke apa kan. I think saya lupa sudah apa kita buat di sini. Nah, dia digunting, lepas tu dia gerakkan, dia banding, akhirnya letak sini, nah baru dia nampak sesuatu. Ya. Nah,
baru dia lukis, dia lipat. Okey, lepas tu dipotong sebagainya dapat di sini. Lepas tu dia susun balik. Okey, so dapat jawapannya 5/6. Okey, jadi selepas ini sudah tentu kita mahu pelajar bandingkan ketiga-tiga, dan juga yang paling penting kita, walaupun ialah sekarang mereka dapat jawapan daripada melukis, kita mahu mereka fikir, jadi adakah setiap kali kita mahu melukis panjang kan? Okey, tetapi so kita mahu bandingkanlah yang ketiga-tiga kes yang ini. Okey, kemudian mungkin kita start daripada yang pertama. Yang penting di sini kita mahu daripada mereka yang cakap sendiri bah, kenapa 3 di bawah itu tidak berubah. Okey, kalau dia tidak dapat mungkin kita boleh bagi hint lagi lah, macam kita tanya adakah saiz setiap kepingan itu berubah kan, sehingga akhirnya kita bolehkah dia cakap, yang penting dia cakap sendiri apa berlaku di sini bila kita apa tambah tolak darab bahagi, tambah kan, tambah pecahan macam mana, nombor bawahnya sama, nanti dia akan sama lah. Tetapi hari tu kita testing macam agak perlahan kan, mereka tak dapat di sini, sehingga kan saya rasa akhirnya patut kita sekurang-kurangnya bagi satu contoh. Ini contoh pun tidak bagus, contoh lebih bagus ialah mungkin 2/5 tambah 1/5 kan, supaya nanti mereka dapat 3 kepingan lah. So sama ini kita asingkan ataupun kita buat satu lagi bagi mereka masa untuk testing lagi yang ini. Okay, so akhirnya ini mereka dapat sudah. Kemudian yang pergi part kedua lah, yang 1/2 1/4 ini kan. Okey, ini pula 2/4. Nah. Okay, ini pula apa berlaku? Apa yang kita buat tadi? Kita buat sesuatu pada yang kuning ke yang pink? Pink. Apa yang kamu buat terhadap yang benda pink ni? Potong. Bagus. Jadi dari segi pengiraannya apa yang perlu kita tambah di sini? Fikir kan? Macam mana kalau kita dapat 3? Yang 1/2. Apa yang kita mau buat dia dekat ini? Okey, so kita di sini kita nampak, mereka nampaklah sesuatu perlu buat di 1/2 sini kan. Okey, tapi apa yang perlu dibuat, of course memanglah kita boleh terus cakap darab 2 lah. Ya, Okay, tapi kita mau mereka explore sendiri dan didapati agak susah sebenarnya. So dia buat banyak benda, ini dia bagi tambah 1 ke? Yang atas dia tambah 1. Tambah 1 kan. Dia bukan bagi darab 2 kan. So akhirnya untuk menyenangkan, kita keluarkan yang kuning, kita konsentrate saja pada 1/2 di sini kan. Dan di sini dia tidak, mungkin dia tidak nampak, sehingga kan kita suruh dia dilukis balik ini kan, dot. Mungkin baru dia nampak ini adalah 2/4. Of course soalannya mungkin adakah kita mau pekukuhkan mereka punya pecahan setara, ataupun daripada di sini mereka nampak pecahan setara lah kan. Okay, so akhirnya kita boleh buat darab 2 dan yang paling penting sekali bila kita pergi ke 1/2 dengan 1/3, buat yang sama juga macam tadi. Masuk di situ. Yang mana tadi kamu potong? Dua-dua kamu potong kan? Buat satu-satu dulu. Yang pink dulu lah kamu buat. Pink tadi yang mana dia punya? 1/2 dulu kan? Coba buat yang 1/2 dulu. Ini kan selari dulu. Jadi buat yang macam begini kita mau. Tengok tulis. Darab dengan apa? Nah, fikir. Kamu tengok gambar aja. 3. Kenapa? Tengok yang pink color tu. Kamu potong dia berapa? 3 kan? Itu dari darab 3. Yang atasnya? Darab 3 kan? Betul. Okey, 1/3 pula. 1/3 yang kuning kan? Itu pula kita potong berapa tadi? 2. Jadi
Darab sama dua. Betul. Boleh tunjukkan pengiraannya tadi. Coba selesaikan. Coba tulis pengiraannya. So ini akan jadi apa? Tambahin sudah. Atasnya 3 kan? 3, 1 darab 3 berapa? 1 darab 3, 3. 3. Oke, tulis. Tulis di atasnya, di kupingnya kan, menengah sini. Di bawahnya pun, bawah pun boleh. Di bawah pun boleh. Buat di bawah. 3 bahagi per Per 2 kali 3. 2 per 6, 3. Oke, tambah Di atas tuh sebelahnya ini. 3 kali 2. Oke, Sama dengan sama dengan 5 per 6. Kenapa 6? sama. Nah, saya dibagi 6 tadi kan. Nah, di bawah itu tidak ditambah saudara. Oke. Maksudnya kalau sama boleh tambah. Nah, kalau di bawahnya sama, kita terus tambah lah. Iya. Kalau tak sama, Kasih. kita cari cara untuk menjadikan dia sama. Oh, oke. Gitu rupanya. Jadi yang paling penting kita boleh buatkan mereka faham lah kan. Bila ditambah kalau pembawa ataupun penyebut dia sama apa perlu dibuat, kalau tak sama apa yang perlu dibuat lah. Tapi sudah tentu dia punya test ialah adakah mereka boleh selesaikan masalah yang selain daripada yang mereka sudah cuba kan. Okay. Gitu rupanya. So, sekarang kamu kira saja tanpa melukis. Dapat ketik. Iya. Kira saja. Titik. Kenapa ya sudah tadi? Ingat sudah apa yang kau buat tadi? Boleh tak terus tambah? Kenapa? Nah, kenapa? Nembok bawah tak sama kan? Nembok bawah tak sama, size-nya tak sama. Nampak tak? Oke. Macam mana So, buat jadikan sama? dia sama. Oke. Kalau sudah darab Okay, so kita tengok yang ini dia boleh sudah buat lah kan. Tetapi I think yang seterusnya ini apa? 1/3, 1/4. Yang ini dia macam susah sikit, tapi rupanya dia punya CV tak bagus. Dia punya CV tak bagus. So lepas tu kita akan buat sedikit CV 3/4. I think yang kita bagi yang paling susah apa? Bukan susah sangat lah, tapi ada melibatkan nombor apakah 1/6, 5/8. Okay, yang ini saya budak ini CV dia bagus sikit. Dia bukan ambil 6 darab 8. Tetapi dia darab sesuatu untuk mendarabkan suatu nombor yang keduanya boleh didarab. Okey, jadi daripada part pertama sini kita akan sambung darab bahagi dengan video lain. Apa yang kesimpulan amma yang kita nampak di sini? Kesimpulan spesifiknya memang kita nampak banyak lah. Okey, tapi yang secara amnya kita nampak murid sebenarnya kita perlu mereka kita bagi mereka peluang. Dan sangat penting di sini masa. Kalau kamu tengok di video dia banyak kali kamu tengok pelajar tu dia berfikir, kamu nampak proses dia berfikir. Kalau kita stop dia berfikir, susah itu. Nanti dia tidak akan apa kan. Tapi bila dah dapat jawapan dia memang nampak dia punya dia nampak sesuatu kan. Okey. Dan kalau paling bagus terutamanya untuk murid sekolah rendah, bagilah mereka guna benda konkret lah. Okay, terutama di pecahan ini saya rasa mereka pegang kertas lagi bagus daripada mereka melukis lah. Mungkin lepas itu bolehlah mereka melukiskan, tapi pertama mereka itu. Okay, dan kita dapati kalau murid kita, kalau kita bagi peluang dan masa yang cukup lah, mereka sebenarnya mampu memahami sebab ataupun konsep sesuatu. Okay, dan selepas mereka memahami sebab dan konsep, kita perlu guide mereka pula untuk mengaitkan cara pengiraan dengan konsep. Okay. Malah dalam kes-kes tertentu mungkin nanti bahagi kita akan nampak lebih jelas. Mereka akan mencipta sendiri cara pengiraan daripada konsep. Okay. Yang mungkin sama dengan cara biasa dan ataupun mungkin ada cara yang lain lagi lah. Okay. So walaupun kita cakap murid sekolah rendah, sebenarnya boleh tetapi sesuai dengan konsep yang sesuai dengan umur mereka lah. Yang kita tengok, of course lah kita tengok di sini kita hanya beberapa pelajar lah kan, dengan beberapa guru lagi. Kalau di satu kelas yang besar, satu guru berapa pelajar, mampukah itu dibuat? Mungkin boleh, tapi banyak benda kita perlu jadikan dia lebih efisien lah.
termasuk dia punya APM dan sebagainya, mungkin di print dan sebagainya. So kita nampak bahawa proses ini bagus, tapi sememangnya dia akan memakan masa. Bukan saja kita mau melaksanakan sekumpulan pelajar kecil ke satu kelas dan sebagainya, tetapi yang kita sedang buat di sini sekarang itu kita design dia punya aktiviti, lepas tu kita test, dan kita daripada test kita nampak banyak benda yang kita kena improve dan sebagainya kan. Improve every detail lah, termasuk setiap contoh yang kita bagi. Kenapa kita mula dengan 1/3, bukannya 1/2, 1/2. Semua ada sebabnya lah, dan kita nampak tadi ini sebenarnya tidak cukup. Paling bagus kita tambah 2/5 tambah 1/5. Dan juga bukan saja apa yang sudah terprint dalam aktiviti, tetapi penyoalan kita kepada pelajar. Kalau kita start, apakah soalan-soalan yang kita tanya untuk kat mereka dan sebagainya lah. So itulah sebenarnya kita share di sini, mungkin dengan harapan benda ini kita boleh buat bersama-sama. So bila kita ada ramai guru yang boleh bantu, so mungkin ada guru yang boleh buat dia punya worksheet, ada yang boleh buat dia punya gambar-gambar dan sebagainya lah.